Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Insya-Allah pada kuliah maghrib ini kita akan membahaskan tafsir satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Jin. Okay? Surah Al-Jin dalam Al-Quran adalah surah yang ke-72. Ia selepas surah Nuh dan sebelum surah Al-Muzammil. Ini disebut dengan surah Al-Jin. Jadi bagi tuan-tuan, puan-puan yang sedang menonton, sila buka Al-Quran. Tengok surah Al-Jin, surah yang ke-72 dalam Al-Quran, selepas surah Nuh dan sebelum surah Al-Muzammil. InsyaAllah pada malam ni kita akan membahaskan beberapa ayat daripada surah ini, insyaAllah. Okay? Baik, sebelum kita membahaskan tentang tafsir kepada surah ini ataupun ayat-ayat yang terdapat pada surah ini, kita perlu ada pengenalan tentang surah Al-Jin ini. Kita perlu mengenali tentang surah Al-Jin. Yang pertama, kita perlu tahu apakah dia nama surah ini. Seperti mana kita tahu dalam Al-Quran disebut nama surah ini adalah surah Al-Jin. So yang paling masyhur nama surah ini disebut dengan surah Al-Jin. Mengapakah ia disebut dengan surah Al-Jin? Sebab dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa dahulu tentang ada sekumpulan jin yang mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itulah surah ini disebut dengan surah Al-Jin. Okay? Yang kedua, nama yang kedua disebut juga dalam beberapa riwayat, termasuklah dalam riwayat Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, tak silap saya. Di sana disebutkan bahawa ada nama kedua kepada surah ini, iaitu disebut dengan surah Qul Uhiya. Jadi ada nama dua surah ini. Yang pertama disebut dengan surah Al-Jin kerana dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang jin. Yang kedua, nama surah ini disebut dengan surah Qul Uhiya Ilayya oleh kerana surah ini diawali dengan ayat ini. Yang mana pada ayat pertama nanti Allah Ta'ala menyebutkan Qul Uhiya Ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. So nama kedua surah ini disebutlah ia sebagai surah Qul Uhiya Ilayya. So bila kita tengok dari sisi nama surah ini, ada setidaknya dua nama kepada surah yang kita bahaskan ini. Baik. Di manakah diturunkan surah ini? Surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda masih berada di Makkah. Oleh kerana itu surah ini termasuk kategori bahagian daripada surah Makkiyah. Seperti mana kita tahu, definisi kepada surah Makkiyah adalah ma nazzalat qabla al-hijrah, iaitu semua surah ataupun ayat yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda hijrah ke Madinah, iaitu tahun yang ke-13 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, bilakah diturunkan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Ibnu Ishaq, salah seorang ahli sejarah, anna nuzul hadhihi surati kana ba'da safari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Taif yatlubun nusrah min Thaqif. Menurut Ibnu Ishaq, surah Al-Jin ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selepas baginda sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke Taif, yang mana ketika itu Nabi pergi ke Taif hendak meminta pertolongan kepada Bani Thaqif yang ada di sana. Iaitu pada tahun yang ke-10 Hijrah selepas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini diturunkan, kata Ibnu Ishaq, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selepas Nabi balik daripada negeri Taif
untuk meminta pertolongan ketika itu kepada Bani Thaqib. Mungkin kisah Nabi SAW pergi ke Taif sudah biasa kita dengar, yang mana baginda di sana datang hendak meminta pertolongan kepada Bani Thaqib yang ada di sana. Malah Rasulullah SAW disakiti, dilempar ketika mana pergi ke sana. So balik daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini kepada Nabi SAW, kata Ibnu Ishaq. So bila diturunkan surah ini kepada Nabi, bila kita melihat daripada sisi tahun, maka kalau kita melihat daripada sisi tahun, surah ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun yang ke-10 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, ataupun 3 tahun sebelum baginda hijrah ke Madinah. Pada masa itulah diturunkan surah Al-Jin ini kepada Rasulullah SAW. Okay. Maka apabila dilihat daripada sisi penurunan kepada Rasulullah SAW, surah ini adalah surah yang ke-40 diturunkan kepada baginda. Ia turun selepas surah Al-A'raf dan sebelum surah Yasin. Jadi macam biasa saya sebut bahawa susunan surah-surah dalam Al-Quran ataupun nombor surah dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan nombor penurunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok nombor surah ni dalam Quran, ni adalah surah yang ke-71. Tetapi bila kita melihat sejarah tahun penurunannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surah Al-Jin ni adalah surah yang ke-40 diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, diturunkan selepas surah Al-A'raf dan sebelum surah Yasin. Itulah sejarah penurunan dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayat surah ini ada sebanyak 28 ayat. Okey. Baik, sebelum kita bahaskan tentang tafsiran pada ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Jin ini, mungkin ada baiknya kita perlu tahu tentang sebab turun kepada surah ini. Sebenarnya bila kita membaca tentang asbabun nuzul ataupun sebab turun kepada surah ini, di sana ada terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turun surah ini. Okay. Setidaknya ada lebih kurang dalam 3 riwayat. So pada kesempatan ini saya nak sampaikan satu riwayat saja. Riwayat ini cukup masyhur, disebutkan dalam beberapa kitab hadis, antaranya hadis Bukhari dan Muslim. Begitu juga disebut dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diceritakan daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah ibnu Abbas, "Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi Ukadh." Jadi suatu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi menuju pasar Ukadh. Pasar Ukadh ini adalah satu pasar yang ada pada zaman jahiliyah. Salah satu pasar yang paling besar pada zaman jahiliyah ini disebut dengan pasar Ukadh. Apabila saya membaca berita-berita daripada Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi telah pun cuba mencari semula di mana letak daripada pasar Ukadh ini. Mungkin tuan-tuan boleh searching di Google ataupun di internet, tulis dekat situ Suq Ukadh. Mungkin akan ada penjelasan daripada kerajaan Arab Saudi di mana sekarang letak daripada pasar Ukadh ini. Okay? Tapi pasar Ukadh ini bukanlah letak di Makkah, agak jauh daripada Makkah. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke sana bersama beberapa sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membaca sejarah baginda sebenarnya sempat pergi beberapa kali ke pasar Ukadh ini. Sebab pasar Ukadh ini adalah pasar yang unik. Ia bukanlah sekadar pasar tempat jual beli seperti mana yang kita kenal pada hari ini, tetapi di sana juga pasar itu dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah, dimanfaatkan juga sebagai tempat untuk menunjukkan kesenian, sastra. Seperti mana kita tahu orang-orang Arab ni, mereka adalah pada masa itu, pada masa jahiliyah dahulu, mereka adalah orang-orang yang amat suka dengan sastra, terutamanya syair. Maka salah satu tempat yang mereka jadikan untuk perlumbaan syair siapa yang paling bagus itu di pasar Ukadh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat pergi ke pasar Ukadh ini, hendak pergi ke sana dengan tujuan untuk berdakwah.
Jadi di tengah jalan Nabi SAW bersama sahabat wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr. Di perjalanan menuju ke Pasar Ukas ini masuklah waktu subuh. Masuk waktu salat fajar. Baginda SAW pada ketika itu salatlah salat subuh bersama sahabat-sahabat Nabi ini di tengah-tengah perjalanan. Ketika mana Nabi salat subuh itu annahu istama'a fariqum minal jinni ila qiraatihi. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, sebab seperti mana kita tahu salat subuh ini adalah salat jahriyah, iaitu salat yang dibaca secara jahar. Automatically ketika salat itu Nabi membaca Al-Quran. Maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam salat itu, iaitu salat subuh itu, ternyata istama'a fariqum minal jinni ila qiraatihi. Ternyata ada sekumpulan jin yang mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ada sekumpulan jin ketika itu yang sedang mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Tanpa diketahui baginda sallallahu alaihi wasallam ada sekumpulan jin yang sedang mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Nabi tak tahu pun mereka sedang mendengar. So, kenapa Nabi SAW tahu pada akhirnya? Allah Ta'ala yang memberitahu kepada baginda SAW. Diceritakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alaih, bahawa para jin ini sebenarnya ketika itu datang menjumpai Rasulullah SAW ataupun mendengarkan bacaan Quran baginda SAW, kerana sekumpulan jin ini sedang tertanya-tanya mengapakah mereka tak boleh lagi pergi ke langit untuk mendengar berita-berita langit. Jadi kalau kita baca nanti surah Al-Jin ini, ternyata pada masa dahulu sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin itu boleh pergi ke langit untuk mencuri berita-berita langit. Kemudian nanti mereka akan sampaikan kepada bomoh-bomoh. Mereka akan sampaikan kepada dukun-dukun tentang berita langit tersebut. Dahulu jin itu boleh ke sana. Nanti tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran ni, dalam surah Al-Jin ni, tengok nanti pada ayat 8 dan pada ayat 9. Dekat situ Allah Ta'ala mengatakan, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Jadi jin itu pada zaman Rasulullah SAW, mereka pergi hendak menuju langit, tetapi mereka telah pun menjumpai langit itu dikawal, dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana disediakan api-api ataupun bintang-bintang yang merejam mereka apabila mereka naik ke langit. Dan mereka berkata, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Mereka berkata para jin ini, dahulu kita ada stesen di sana. Dahulu kita ada tempat di sana untuk mendengarkan berita-berita langit. Tetapi saat Al-Quran sudah diturunkan, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang siapa-siapa yang hendak pergi mendengar berita langit ke sana, maka dia akan dikejar, akan direjam, akan dilempar dengan api yang bersumber daripada bintang-bintang yang ada di langit. So apabila ini berlaku kepada jin ini, mereka hairan, ada apa ni? Maka jin ini, pemimpin jin ini berkata, pergilah kamu ke timur dan ke barat bumi, cari apakah sesuatu yang berlaku yang menyebabkan kita tak boleh lagi mencuri berita-berita langit. Maka jin ini, sekumpulan jin ini datanglah menjumpai Rasulullah SAW yang sedang salat, mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW, dan ketika mana mereka mendengar bacaan Quran Nabi itu, mereka pun yakin dan berkata, inilah sebab kenapa kita dah tak boleh lagi mendengarkan berita-berita langit. Masya Allah, dari sini dapat satu mafhum kita ambil betapa agungnya Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas mereka mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat itu, maka faraja'u ila ta'ifatihim, mereka pun kembali kepada sesama jin, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Baik, kita akan bahaskan tafsiran kepada surah Al-Jin ini. Kita mulakan daripada
ayat yang pertama. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang menonton, boleh buka Al-Quran, tengok surah Al-Jin, surah yang ke-71 dalam Al-Quran. Kita akan cuba bahaskan tafsiran beberapa ayat daripada surah ini sampai ke waktu Isyak nanti. Isyak pukul berapa nanti? Sekejap saya tengok waktu Isyak dulu, okey? Isyak pukul berapa ya? Tak keluar pula. Tak apa. Kita masuk saja kepada tafsiran ayat ni. Tengok ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahawa satu kumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW. Faqalu, lalu mereka para jin ini berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Okay? Yang sangat menakjubkan. Baik. Ayat ini ataupun surah ini diawali Allah Ta'ala dengan Qul. Qul uhiya. Apabila kita membaca Al-Quran, kita menjumpai beberapa surah yang diawali Allah Ta'ala dengan Qul. Yang mana secara bahasa, biasa kita terjemah ini dengan katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad. Qul uhiya, katakanlah wahai Muhammad. Ini bermakna apabila satu surah ini diawali dengan qul ataupun satu ayat diawali dengan qul yang secara bahasa bermakna katakanlah wahai Muhammad, ini bermakna apa yang hendak dikatakan Nabi itu adalah satu wahyu daripada Allah SWT. Adalah satu pemberitahuan daripada Allah, adalah satu maklumat yang bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal awal ayat pertama ini, inilah yang menjadi dalil bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana jin mendengarkan bacaan baginda tak nampak mereka. Bahkan baginda tak tahu bahawa ada sekumpulan jin yang sedang mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Sehingga kan dalam hadis Bukhari dikatakan, riwayat Bukhari dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak pernah nampak jin. Ada dalam satu riwayat dikatakan tak nampak jin. Maka berhati-hati dengan orang yang mendakwa bahawa sesuka hati dia mudah nampak jin. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak semudah itu untuk dapat melihat jin. Hari ini kadang-kadang ada orang dengan mudah mendakwa bahawa dia telah nampak jin, dia boleh tengok, dia boleh jelaskan dengan detail. Masya Allah, saya kadang-kadang risau dan ragu, adakah dia ni jin ataupun manusia? Sebab kita manusia dengan jin ni adalah dua makhluk Allah Ta'ala yang berbeza. Kita manusia, mereka jin. Memang jin itu ada dan betul, dan itu disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tetapi adakah kita tahu tentang hakikat mereka? Mereka gaib daripada kita. Tidaklah semudah itu kita dapat mengetahui mereka. Okay? So, kalau saya sendiri, saya tidak begitu tertarik dengan cerita-cerita yang kadang-kadang secara mudah disandarkan, mengatakan jin begini begitu, sedangkan kita bukanlah sama dengan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidaklah diperlihatkan Allah Ta'ala jin pada ketika itu. Okay? Baik, kita kembali pada ayat ini. Qul, katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhiya ilayya. Uhiya ilayya maksudnya inna rabbi uhiya ilayya, sesungguhnya Tuhanku telah mewahyukan kepadaku. Maknanya maklumat yang diketahui Nabi SAW tentang jin ini melalui perantaraan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan maklumat yang diketahui Nabi SAW secara sendiri ataupun ada orang lain yang menceritakan kepada Nabi, tetapi ini adalah proses wahyu yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay? Apa yang diwahyukan kepada Nabi itu? Anna jama'atan minal jinni istami'u li tilawati lil Quran. Kata Nabi SAW bahawa sekumpulan jin
satu jamaah jin, mereka telah mendengar dengan betul-betul. Istami'u istama'a ni maksudnya bukan sekadar mendengar, tetapi mendengar dengan betul-betul. Mereka mendengar dengan fokus, mereka mendengar dengan khusyuk terhadap bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pelajaran penting yang perlu kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah Ta'ala, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u, dengarlah dengan betul-betul. Maksudnya bukan sekadar dengar begitu sahaja, tetapi perlu kita fokuskan pendengaran kita ke situ, wa ansitu, dan diamlah kamu. Itu salah satu cara supaya kita memperolehi, mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Iaitu apabila Quran dibacakan, dengar betul-betul dan diamlah saat itu. Okey? Jin ini dengar betul-betul ketika itu. Sehinggakan fa'aminu bihi wa saddaqu wa aslam. Sehinggakan apabila mereka mendengar bacaan Quran Nabi ini tadi dengan betul-betul, dengan khusyuk, dengan sangat fokus, maka itu menyebabkan mereka fa'aminu bihi, menyebabkan sekumpulan jin ini tadi beriman kepada Al-Quran, wa saddaquhu, dan mereka membenarkan Al-Quran, wa aslamu, dan saat itu mereka pun menjadi Muslim, menjadi Islam. So nanti dalam surah Al-Jin ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa jin itu pun tidaklah semua jahat, bahawa jin itu tidaklah semua kafir, tidak semua musyrik. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ada yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan kita manusia ni. Manusia ni pun begitu. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang beriman kepada Allah Taala itu lebih sedikit berbanding yang tak beriman. Macam tu jugalah daripada bangsa jin. Sebab perlu kita tahu bahawa tujuan penciptaan kita dengan jin itu sama. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bahawa kita dicipta Allah Ta'ala, jin dan manusia dicipta Allah, tujuan dia adalah liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk taat kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Akhir ayat pertama ni. Apabila jin ini sudah mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu liqaumihim, maka sekumpulan jin ini pun kembalilah kepada kumpulan mereka, kepada kaum mereka, kepada sesama jin, ya. Hina raja'u ilaihim, iaitu saat kembali daripada mendengar bacaan Nabi SAW itu, apa mereka sampaikan? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin itu, jin yang telah mendengar bacaan Nabi ini kepada jin-jin yang lain, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Masya Allah. Mereka bukan sekadar kami telah mendengar bacaan Quran, tetapi dekat situ ada perkataan ajaba. Perkataan ajaba ni dah jadi bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita mengatakan takjub. Itu akar kata dia adalah dari perkataan ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjuban, sehingga kan kita berkata takjub. Ajaba sama akar kata dia dengan ta'ajjaba, cuma wazan dia sahaja berbeza. Kalau ta'ajjaba, kalau ta'jub, wazan dia adalah tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjuban. Ajaba sama akar kata dia, iaitu menakjubkan, menghairankan, membuat mereka terperanjat saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Mengapa begitu? Kerana mereka terkesan dengan susunan Al-Quran yang begitu baik. Mereka terkesan dengan uslub Al-Quran yang begitu baik. Dan mereka juga amat takjub dengan nasihat-nasihat ataupun hikmah-hikmah, pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Okay? Disebutkan oleh beberapa ulama, ini sebenarnya diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang berlaku ini adalah Allah Ta'ala nak menjelaskan tentang keburukan orang-orang Arab pada ketika itu. Maka dikatakan dalam tafsir, wal ghardu minal ikhbari an istima'il jin tawbikhun wa taqri'u Quraishin wal Arab fi kaunihim tabata'u 'anil iman. Jadi sebenarnya
pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang adanya sekumpulan jin yang baru sekali mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka merasa takjub, langsung mereka beriman, langsung mereka mempercayai Al-Quran itu datang daripada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya bertujuan untuk menghinakan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang mana pada ketika itu mereka amat sangat susah menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat susah mereka beriman kepada Al-Quran. Maka seolah-olah Allah Ta'ala nak mendatangkan perbandingan lah. Ni ada jin, ni ada orang Arab. Jin ini baru sekali mendengar bacaan Quran Nabi SAW. Manakala orang-orang Arab ni, orang-orang Quraisy ni telah pun mendengar berulang kali, bahkan mungkin dah beribu kali mereka dengar bacaan Quran Nabi SAW. Tetapi mereka tidak beriman. Manakala jin ini yang baru sekali mendengar tu langsung beriman. So Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa teruknya, betapa buruknya orang-orang Arab pada ketika itu, yang mana mereka sudah mendengarkan berulang kali Al-Quran tetapi tidak beriman. Malah kalau kita tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada mereka itu adalah Rasul, adalah manusia yang mereka sudah kenali sejak kecil lagi. Sebab Nabi SAW dilahirkan di Makkah, membesar di Makkah. Mereka sudah kenali bagaimana syakhsiah, kepribadian Rasulullah SAW, akhlak Nabi SAW. Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu menggunakan bahasa mereka, itu bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, kata Allah dalam Al-Quran. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. So Quran diturunkan kepada Nabi yang telah mereka kenali, diturunkan dengan menggunakan bahasa yang mereka fahami, tetapi mereka amat sangat sukar untuk beriman kepada Al-Quran. Sedangkan di sana ada jin yang secara makhluk ia berbeza dengan manusia. Mungkin sahaja mereka tidak mengenali Rasulullah sebelum itu, dan mereka mungkin sahaja tidaklah berbahasa Arab. Tetapi saat mereka mendengar bacaan Al-Quran baru sekali sahaja, mereka langsung beriman kepada Al-Quran. Bahkan mereka sampai-sampai berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang amat sangat menakjubkan. Jadi sepatutnya kita juga mengambil pengajaran daripada sini. Jangan sampai kita dah pegang dah Quran ni lama dah. Lama dah kita membaca Al-Quran, lama dah kita mendengar bacaan Al-Quran, tetapi kadang-kadang keimanan terhadap Al-Quran itu belum tumbuh dengan sempurna lagi. Kadang-kadang kita tak takjub pun melihat Al-Quran itu. Kadang-kadang kita merasa seperti kitab biasa saja. Padahal Al-Quran itu adalah satu kitab yang amat menakjubkan kepada sesiapa yang cuba untuk mentadabburinya, kepada sesiapa yang cuba untuk memahami Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak akan dirasakan keagungannya, tidak akan kita rasakan kehebatannya apabila kita tidak memahaminya. Sehingga kan Quran itu sebenarnya diturunkan Allah Ta'ala bukanlah sekadar untuk kita baca, tetapi ia adalah satu kitab yang diturunkan Allah Ta'ala yang perlu untuk kita tadabbur makna-makna ayatnya, yang perlu kita menggunakan akal kita untuk memahami ayat-ayatnya, untuk kita fikirkan dan kita renungkan dengan hati kita. Sehingga kan kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Maka kita perlu untuk mentadabbur ayat-ayat Quran, memahami makna-makna ayatnya, kita renungkan dengan hati kita supaya kita dapat merasakan kehebatan Al-Quran, keagungan Al-Quran, sehingga kan tumbuh dalam hati kita rasa takjub kepada Al-Quran itu. Okey. Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu wa taala ni. Jadi pada ayat pertama ni Allah Ta'ala ni nak menggambarkan betapa betapa kumpulan jin yang mendengar bacaan Quran Rasulullah itu lebih baik berbanding orang-orang Arab yang sudah berulang kali mendengar bacaan Quran tetapi mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran. So ayat ini sekaligus sebenarnya membatalkan statement ataupun dakwaan. Mungkin kita pernah mendengar ada orang kadang-kadang berkata, dia menyebutkan bahawa sebaik-baiknya jin, dia kata, adalah seburuk-buruk manusia.
dakwaan itu tidaklah tepat apabila kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ternyata di sana ada juga jin yang lebih baik daripada manusia. Lebih baik daripada manusia. Khususnya apa yang Allah Ta'ala ceritakan pada ayat ini. Iaitu tentang keadaan orang-orang musyrik Arab pada ketika itu yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Padahal telah pun disampaikan Nabi SAW berulang kali kepada mereka. Malah saat itu mereka menuduh Al-Quran dengan tuduhan yang bermacam-macam. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran itu, mereka berkata Al-Quran itu asatirul awwalin. Hanya dongeng-dongeng terdahulu saja. Mereka mendakwa Quran itu sebagai syair. So, jin yang beriman ni lebih mulia berbanding orang-orang musyrik pada ketika itu yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran. So dari sini dapat juga kita ambil satu pengajaran bahawa kemuliaan kita itu ketika mana kita mahu mengimani Al-Quran dan mengamalkan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Okay? Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu Wa Taala ni. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jin ini mengatakan bahawa Al-Quran yang telah mereka dengar daripada bacaan Nabi SAW itu yahdi ila rusydi, iaitu kitab yang memberikan panduan ke jalan yang betul. Fa'amanna bihi, sehingga kan kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikkan Tuhan kami walau dengan sesuatu apapun. Ini masih cerita jin. Ini masih ucapan yang disampaikan oleh sekumpulan jin yang mendengar bacaan Quran Nabi kepada jin yang lain. Okay? Jadi jin itu berkata yahdi ila rusydi. Ini dia menjelaskan apa kandungan Quran tu. Tadi mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Maka pada ayat 2 ni mereka menjelaskan. Jadi ayat 2 ni seolah-olah menjelaskan lebih detail lagi tentang akhir ayat pertama. Apa Quran itu? Apa fungsi dia? Apa kandungan dia? Maka jin itu mengatakan yahdi ila rusydi. Al-Quran itu adalah satu kitab yang memberi petunjuk, yang memberi panduan kepada jalan yang betul. Maka Al-Quran itu kita katakan atau Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai kitab hidayah. Ia adalah kitab petunjuk. Ia adalah kitab petunjuk. Jadi dia memberikan petunjuk hidup kepada kita, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tak boleh kita lakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah apa tu? Tak silap saya, dalam surah Al-Balad. Kata Allah Ta'ala, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami beri petunjuk kepada manusia itu An-Najdain. An-Najdain ni maknanya adalah As-Sabilain, dua jalan. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan Al-Quran, kandungan dia ini adalah tentang dua jalan ini. Jalan apa? Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bukan sekadar menjelaskan mana yang baik, tetapi Allah Ta'ala juga memberitahu kepada kita mana perkara-perkara yang buruk. Sehingga kan dalam Al-Quran kita menemukan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dalam Quran menemukan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Quran kita dijelaskan Allah Ta'ala mana syurga, mana neraka. Dan seterusnya. As-Sabilain, ada dua jalan. Jalan yang hak dengan jalan yang batil. Maka apabila kita follow tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran ni, maka dia akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Dia akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Maka jin itu berkata, Yahdi ila rusydi. Al-Quran ini adalah kitab yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Fa'amanna bihi. Maka kami pun berimanlah dengan Al-Quran. Kata jin ini. Masya Allah, maka jin ini pun beriman kepada Al-Quran. Apabila mereka telah beriman kepada Al-Quran, so ini bermakna mereka pun telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mustahil orang percaya dengan Quran tapi dia tak percaya dengan Allah. Mustahil juga orang beriman dengan Quran tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu mustahil. Mustahil juga orang beriman kepada Al-Quran tetapi dia tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu juga mustahil. Begitulah seterusnya. Jadi mereka ini beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka juga berkata pada ayat 2 ni,
walan nusyrika bi rabbina ahada, iaitu walan na'uda ila ma kunna alaihi minasyirk. Dan mereka juga mengatakan sebab mendengar bacaan Quran itu mereka tidak mahu lagi kembali kepada kesyirikan. Jadi ayat ini menjelaskan, dan ulama juga menyebutkan bahawa jin yang mendengar bacaan Quran Nabi ini sebelumnya mereka kufur. Mereka ini adalah jin yang kafir, jin yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila mereka telah mendengar bacaan Quran Nabi SAW itu telah menyebabkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak mahu kembali lagi kepada kesyirikan seperti mana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Masya Allah. Inilah salah satu keagungan Al-Quran ataupun kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ia adalah satu kitab yang membawa kita kepada tauhidullah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan sebarang kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam hidup kita. Sebab perkara yang paling asas dalam kita beragama ni adalah tauhid. Apabila seseorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah dinilai suatu kebaikan di sisi Allah Taala semua amal perbuatan yang dia lakukan. Walaupun mungkin perbuatan dia itu dinilai manusia baik, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah dinilai satu kebaikan apabila ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila seseorang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan menjadi penghalang kepada dia tidak mendapatkan ganjaran atas segala perbuatan yang dia lakukan. Malah dia akan mendapatkan dosa seksa yang amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti mana kita tahu, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar daripada semua dosa besar adalah asyirku billah, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah Taala tidak mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah Taala masih boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain. Jadi yang mereka dapat jin ini daripada mendengar bacaan Quran Nabi SAW itu adalah mereka mendapatkan petunjuk, sehingga akan dengan petunjuk itu mereka beriman, dan dengan petunjuk itu juga mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya poin ini jugalah yang kita dapatkan setiap kali kita membaca Quran. Ini satu poin yang sangat asas yang mesti kita dapatkan bila kita membaca Quran. Apa dia? Yang pertama, apabila kita membaca Quran, mestilah kita mendapatkan keimanan. Okey, kita sudah beriman. Okey, memang kita betul sudah beriman. Alhamdulillah. Tetapi kita perlu mendapatkan keimanan tambahan ataupun tambahan iman. Sebab seperti mana kita tahu dikatakan dalam riwayat, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan dapat menurun. Dan salah satu tanda orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, iaitu apabila dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah Taala dalam Al-Quran, salah satu tanda orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, zadatuhum imana. Keimanan mereka bertambah. Keimanan mereka bertambah. Mengapa? Di sana mereka menemukan kebaikan-kebaikan. Di sana mereka menemukan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sebab itulah Quran ni bila kita baca, supaya ia dapat menambah keimanan kita, jangan kita cukupkan sekadar membaca ayat-ayat sahaja, tetapi perlu kita membaca makna-makna. Iaitu dengan cara tadabbur, dengan cara tafsir, dengan cara tadzakur, dan cara-cara yang lain supaya kita dapat memahami makna-makna ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga Allah Taala berfirman menceritakan tentang perkataan jin itu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan ketahuilah wahai kaum kami, kata jin ini, bahawa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan daripada beristeri dan beranak. Jadi pada akhir ayat 2 tadi, jin itu mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Maka pada ayat 3 ini mereka mengatakan, menjelaskan
tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang biasa orang ketika itu mensyirikkan Allah. Apa dia? Mereka berkata wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ta'ala maha tinggi. Maha tinggi Allah. Jaddu Rabbina dekat sini jaddun jangan difahami bermakna datuk, okay? Sebab jaddun juga kalau kita belajar bahasa maksudnya adalah datuk. Dekat sini bukan datuk maksudnya. Okay? Wa annahu ta'ala jaddu dekat sini maksudnya azamatu rabbina, maha agung Allah. Jadi Allah itu maha tinggi dan lagi maha agung daripada apa? Mattakhadha sahibatan wala walada, daripada menjadikan Allah Ta'ala itu daripada mempunyai isteri dan daripada mempunyai anak. Okay? Sebab seperti mana kita tahu di sana ada agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan mereka percaya Allah itu punya anak. Sehingga kan dalam konsep keimanan mereka ada yang disebut dengan Trinity. Trinity, 3 dalam 1, iaitu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan ibu dia, kemudian ada Tuhan anak, kan? Pada ayat ini jin ini mengatakan Allah Ta'ala itu maha tinggi, Allah Ta'ala itu maha agung, sehingga kan tak mungkin Allah ittakhadha sahibah. Sahibah dekat sini maksudnya isteri, okay? Bukan sahabat, okay? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan kata sahibah itu biasa merujuk kepada maksud isteri, seperti mana dalam ayat surah apa tu, dalam surah Abasa tak silap saya, Allah Ta'ala mengatakan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Sahibah pada ayat itu bermakna isteri. Jadi kata Allah Ta'ala, apabila terjadi hari kiamat itu, yafirrul mar'u min akhih, seseorang akan lari daripada saudaranya, mereka akan berpisah. Wa ummihi wa abih, daripada ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, sahibah dekat situ maksudnya adalah isteri. Jadi seseorang nanti, seorang lelaki akan berpisah dengan isteri dia. Wa banih, begitu juga dengan anak-anak dia. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala juga menggunakan perkataan sahibah. So jin ini mengatakan mattakhadha sahibah. Allah Ta'ala itu laisa lahu zawjah, Allah tu tak punya isteri. Wala walad, dan Allah Ta'ala juga tak punya anak. Mengapa begitu? Sebab kalau Allah itu punya isteri dan punya anak, maka dia tak boleh jadi Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Sebab salah satu syarat menjadi Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita berhajat kepada isteri, kita berhajat kepada anak. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada anak. Maka ini jin ini menjelaskan pada ayat 3 ini bahawa kesyirikan-kesyirikan yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab pada ketika itu, antaranya mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anak, itu tidaklah tepat, itu tidaklah sesuai. Allah maha tinggi daripada situ. Daripada manakah ini diketahui jin itu? Daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran. Inilah buah daripada pendengar apa yang mereka lakukan saat mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan daripada mereka. Adakah orang-orang, mungkin muncul soalan, adakah orang-orang musyrik Arab pada ketika itu menganggap Allah punya anak? Ya, mereka juga menganggap Allah Ta'ala punya anak. Di dunia ini ada setidaknya 3 kumpulan manusia yang mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anak. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka mensyirikkan Allah dengan mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian ada orang Nasrani. Orang Nasrani mereka berkata Isa ibnullah. Isa itu adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, mereka kata. Di sana juga ada orang-orang musyrik Arab dahulu mendakwa juga bahawa al-malaikah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Yahudi, Nasrani dan orang musyrik Arab itu sama-sama mendakwa Allah Taala mempunyai anak. Walaupun anak Allah Ta'ala itu berbeza-beza dalam pandangan mereka, tetapi hakikatnya mereka ini menganggap bahawa Allah Ta'ala mempunyai anak. Sedangkan kita, akidah yang diajarkan kepada kita, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah itu tidaklah beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak mempunyai anak, dan kewujudan Allah Ta'ala bukanlah dari proses beranak, dilahirkan, tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbeza dengan semua makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Okay? Jin ini berkata lagi, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kata jin ini, dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya daripada kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Jadi jin ini, jin yang telah mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu, mereka berkata, wa anna yaqulu safihuna, dan sesungguhnya telah berkata orang yang paling bodoh di antara kita. Safih itu maksudnya bodoh. Maka dalam tafsir dikatakan, wa annal ahmaq al-jahil fina kana yansibu ila Allahi ma la yaliqu bi jalalihi wa qudusiyatihi. Jadi kata jin ini, orang yang paling bodoh di antara kita, orang yang paling ahmak di antara kita telah pun berkata tentang Allah Ta'ala, dan ia menisbatkan kepada Allah tentang sesuatu yang tak layak. Siapakah orang yang paling jahil ini? Siapakah orang yang paling bodoh ni? Disebutkan dalam tafsir maksudnya adalah iblis. Seperti mana kita tahu iblis ni adalah daripada bangsa jin. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Fafasaqa, kata Allah Ta'ala, iblis ini dia tidak mahu sujud kepada Adam. Fafasaqa an amri rabbih, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kata Allah Ta'ala, iblis itu daripada bangsa jin, fafasaqa an amri rabbih, yang mana ia ingkar, yang mana ia fasik terhadap perintah Tuhannya. Jadi maksudnya, kata ulama tafsir, perkataan jin ini, orang yang paling bodoh di antara kita telah mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, itu maksudnya adalah iblis la'natullahi alaih. Sebab iblis ni dahulu dia telah pun mengajarkan tentang sesuatu yang salah, mengajarkan sesuatu yang ada di sana unsur-unsur daripada kemusyrikan. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Syatata maksudnya qawlan syatatan ba'idan 'anil haqq, iaitu kata-kata yang amat jauh daripada kebenaran. Jadi selepas mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi SAW, mereka pun menjadi kenallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu mereka pun tahulah bahawa apa yang disampaikan iblis itu dahulu, apa yang disampaikan oleh sekumpulan jin yang kafir pada zaman dahulu adalah suatu kebodohan, adalah suatu kejahilan, kerana mereka, iblis ini dan sekutu-sekutunya telah pun menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya mengatakan Allah Taala mempunyai anak, dan ini bahagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya pada ayat yang ke-5. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan jin ini berkata, dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu jin ini, dahulu jin ini, kunna nadhunnu anna ahadan la yukadziba 'ala Allahi la minal ins wa la minal jin. Jadi dahulu jin ini mempunyai keyakinan bahawa tidak ada seorang pun daripada kalangan jin dan manusia yang berani membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dahulu mereka menyangka begitu. Jadi dahulu mereka amat taklid kepada apa yang telah disampaikan iblis pada mereka, sehingga kan jin itu dahulu menyangka tidak akan ada seorang pun jin atau manusia yang sanggup membuat
kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan pada ini mereka berkata, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Mereka tidak menyangka begitu. Tetapi falamma sami'na hadzal Quran, tetapi ketika mana kami telah mendengar Quran ni, kata jin ini, okay, wa amanna bihi, dan kami beriman kepada Quran ni, maka kami pun jadi tahu, alimna annahum kanu yukadzibuna 'ala Allahi fi dzalik. Saat itulah kami baru tahu bahawa sesungguhnya mereka jin yang dahulu ini telah pun membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mudah macam ni, sekumpulan jin yang telah mendengar bacaan Quran Nabi ni dahulu punya keyakinan bahawa tidak ada seorang pun manusia ataupun jin yang sanggup membuat kedustaan terhadap Allah SWT seperti mengatakan Allah punya isteri dan Allah punya anak. Mereka dulu menyangka tidak akan ada orang berbohong. Maknanya pada saat dahulu disampaikan kepada mereka bahawa Allah punya isteri, Allah punya anak, mereka tu percaya. Mereka ingat itulah hakikat Allah SWT. Tetapi saat mereka sudah mendengar Quran, saat itulah mereka baru tahu bahawa apa yang disampaikan kepada mereka dahulu adalah sesuatu yang salah. Adalah sesuatu yang tak betul. Sebab apa? Dalam Quran dikatakan Allah tak punya isteri dan Allah tak punya anak. Dari sini ada satu pengajaran penting bagi kita. Apabila kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala, apabila kita nak tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita perlulah merujuk kepada Al-Quran. Kita perlu merujuk kepada Al-Quran. Mengapa? Quran ni adalah kalamullah. Quran ni adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah. Dan kita diberitahu Allah Taala tentang dirinya itu dalam Al-Quran. Maka apabila kita hendak mengenali Allah SWT, sepatutnya kita mestilah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Sebab di sanalah Allah Ta'ala menjelaskan tentang asma'nya, tentang sifatnya, tentang af'alnya, tentang diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mesti kembali ke sana. Baik, kita teruskan sikit lagi. Saya ingat satu ayat lagi saja. Ini penting saya rasa ayat ni. Ayat yang ke-6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahawa sesungguhnya adalah beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Baik, ini penting untuk kita ketahui. Jadi diceritakan dalam beberapa kitab-kitab tafsir, antaranya oleh Imam Ibn Kathir juga menjelaskan tentang perkara ini, bahawa pada masa dahulu ada manusia yang suka meminta pertolongan kepada jin. Kita tak boleh meminta tolong kepada jin, okey? Jadi pada ini kata Allah, wa annahu kana rijalun minal ins, dan sesungguhnya ada sekumpulan manusia, ada beberapa orang, okey, daripada bangsa manusia, ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka ini meminta pertolongan kepada pemimpin-pemimpin jin, okey? Pemimpin-pemimpin jin. Diceritakan oleh ulama-ulama tafsir, antaranya Abu Su'ud. Dia mengatakan, kana ar-rajulu idza amsa fi wadin wa khafa ala nafsi faqala a'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qaumih yuridu al-jinna wa kabirahum fa idza sami'u bidzalika istakbaru wa qalu sadana al-ins wal jin. Sadana al-insu wal jin. Okay. Fazadar rijalul jin takabburan au utuwan. Jadi disebutkan oleh ulama tafsir, dahulu orang-orang Arab, musyrik Arab khususnya pada zaman dahulu, apabila mereka melakukan perjalanan, ada musafir seperti mana kita tahu dahulu mereka musafir berjalan kaki ataupun naik unta. So apabila di tengah jalan tiba-tiba masuk waktu malam, petang, mereka belum sampai ke destinasi yang dituju, tiba-tiba masuk waktu petang, datang waktu petang. Apabila sudah mulai gelap, mereka biasanya akan bermalam di suatu lembah.
Seperti kita tahu, bukit lembah, bukit lembah, bukit lembah. Mereka akan bermalam nanti di lembah itu. Sebelum masuk waktu malam ni, biasanya manusia ni, orang yang sedang musafir ni tadi ni, orang Arab ni, mereka akan pergi ke bahagian lembah itu dan mereka akan berkata, di sini disebutkan ungkapan dia, a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Orang-orang Arab ini akan berkata, aku berlindung dengan sayyid hadzal wadi, dengan pemimpin lembah ini. Kalau mungkin kita hari ini suka mengatakan ada penunggu di sana, ada penunggu tempat ini, lalu dia pergi ke situ, minta perlindungan, tolong jangan kacau saya, tolong jangan ganggu saya. Ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang salah. Ini yang dilakukan oleh Arab jahiliyah dahulu. Jadi apabila dia hendak bermalam di suatu lembah itu, dia akan berkata, a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Saya meminta perlindungan kepada pemimpin, maksudnya pemimpin jin daripada lembah ini. Supaya apa? Supaya jin-jin yang lain jangan kacau dia. Itu tujuan dia. Apa yang berlaku kalau ini dilakukan? Fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa, ada dua tafsiran dia. Yang pertama tafsiran dia adalah, maka bertambahlah kesombongan, keangkuhan jin ini. Jadi dahulu jin itu sebenarnya dia takut dengan manusia. Tetapi oleh kerana manusia ini mulai pada saat itu biasa meminta tolong kepada jin, sehingga kan jin ini pun jadi begitu confident dengan manusia ni. Bahkan mereka overconfident, sangat percaya diri, sehingga kan mereka semakin takbur, semakin sombong kepada manusia. Kenapa? Dia tengok manusia ni datang meminta tolong kepada dia. Saat itulah dia berani dengan manusia, semakin takbur. Ini satu pentafsiran. Pentafsiran yang lain, ulama mengatakan fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kesesatan ataupun ketakburan, kesombongan mereka, maksudnya kepada manusia. Jadi apabila manusia ini sudah mulai meminta pertolongan kepada jin, maka kesesatan manusia ini pun bertambah. Kerana itu syirik. Bertambahlah kesesatan dia, dan kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bertambahlah ketakutan mereka. Bertambahlah ketakutan pada manusia itu. Mengapa? Dia sudah mulai meminta tolong kepada jin, maka akan bertambahlah ketakutan dia. Dua pentafsiran ini boleh sama-sama kita terima, iaitu apabila manusia sudah meminta pertolongan kepada jin, maka jin ini akan semakin takbur. Pada masa yang sama, manusia ini semakin sesat dan akan semakin takut dengan jin. Wal'iyadzubillah. Okay? Wal'iyadzubillah. Saya ingat setakat itu sahaja. Rasanya dah masuk waktu isyak. Apabila ada kesempatan yang lain nanti, insyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada diri saya sendiri. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua daripada kuliah tafsir yang telah saya sampaikan tadi. Saya masih berada di Pekanbaru, belum boleh lagi balik ke Malaysia. Okay? Setakat itu saja. Moga-moga kita semua diberikan Allah Ta'ala kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.